Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi apakah topik resolusi kita pada hari ini? Topiknya adalah bunuh diri salah siapa? Jadi mari kita mulakan topik kita pada hari ini dengan satu VT tentang social eksperimen, di mana social eksperimen ini adalah untuk melihat reaksi orang sekeliling bila ternampak ada orang yang cuba untuk membunuh diri. Saksikan. 아니요. 제가 안 괜찮아요. 제가 안 괜찮을 것 같은데요? 어떤 마음의 짐인지 저는 모르는데요. Kau ni patut mati je lah. memang Menyusahkan je lah. Kenapa kau hidup lagi? Aku tak faham. Mendengar Mendengar ayat tersebut, setiap hari tanpa henti boleh menyebabkan seseorang itu mengalami depresi dan percaya bahawa mereka tidak lagi layak untuk berada di muka bumi ini. Dan ini menyebabkan seseorang itu mencari jalan mudah untuk keluar dari penderitaan tersebut dengan menamatkan riwayat mereka sendiri. Tambahan pula dengan adanya pandemik COVID-19 yang melanda satu dunia sekarang, masalah kewangan juga boleh menyebabkan kemurungan. Dan bunuh diri ini boleh dikatakan telah menjadi satu trend yang sangat bahaya dan menakutkan disebabkan peratus bunuh diri yang meningkat. Walhal sebenarnya bunuh diri ini tidak menyelesaikan sebarang masalah. Dan setiap orang Islam tentu faham apa hukumnya membunuh diri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan lebih 800,000 orang membunuh diri setiap tahun dengan purata satu kejadian bunuh diri setiap 40 saat. Menurutnya lagi, secara global, kejadian bunuh diri adalah antara 20 penyebab utama kematian bagi semua peringkat umur dan 1/3 penyebab utama kematian dalam kalangan umur 15 hingga 44 tahun. Sepanjang PKP dilaksanakan di Malaysia, terdapat 266 kes bunuh diri direkodkan, manakala 465 kes percubaan bunuh diri. Seterusnya, mari kita lihat contoh-contoh kes bunuh diri. Yang pertama adalah atlet renang Sarawak, Ayrton Lim yang ditemui mati di kediaman keluarganya di Tabuan Laru. Menurut ibu kepada atlet kelahiran Sarawak ini, anaknya mengalami kemurungan selama 3 hari sebelum kejadian. Dan siasatan menunjukkan tiada unsur-unsur jenayah dan kes ini diklasifikasikan sebagai mati mengejut. 12 jam sebelum kejadian tersebut berlaku, Ayrton seakan memberi bayangan untuk pergi dengan memuat naik caption di laman Instagram. Dia ada memuat naik caption penghargaan kepada mereka yang pernah bersamanya sepanjang 19 tahun dia hidup. Seterusnya, kita ada artis Korea daripada grup K-pop terkenal iaitu Kim Jong Hyun. Kematian anggota kumpulan SHINee iaitu Jong Hyun akibat bunuh diri pada 18 Disember 2017 terus mendapat perhatian peminat di seluruh dunia. Jong Hyun atau nama penuhnya Kim Jong Hyun mengambil keputusan untuk menamatkan riwayatnya kerana beliau mengalami masalah depresi. Sebelum kejadian, Jong Hyun dikatakan membeli arang di kedai sebaneka dan dia bakar arang tersebut di studio miliknya. Dan punca kematiannya adalah kerana dia hidu asap karbon monoksida. Menerusi nota terakhir yang ditulis, Jong Hyun bercerita mengenai tekanan perasaan yang dia hadapi. Kes terakhir iaitu kes seorang suri rumah, Nur Hasyaywani Razid.
Dalam kejadian kira-kira 1.45 petang, 14 Ogos 2014, Nur Hasyaywani bertindak terjun dari apartmennya selepas dia bergaduh dengan suaminya. Ini adalah satu tragedi yang harus diambil iktibar memandangkan suri rumah tersebut adalah seorang wanita Melayu yang beragama Islam. Pada usia baru 28 tahun, mangsa mengambil jalan sesingkat ini kerana tertekan dengan masalah rumah tangga, sedangkan perjalanan hidupnya masih panjang jika tidak diakhiri dengan jalan singkat. Seterusnya, kita ada perbezaan kes-kes bunuh diri antara dua negara iaitu Malaysia dan Korea Selatan. Bagi kedudukan dalam dunia 2016, Malaysia berada di tangga 128 manakala Korea Selatan berada di tangga 10. Kaedah yang selalu digunakan untuk mereka membunuh diri adalah bagi Malaysia menggantungkan diri, pengambilan racun serangga dan terjun dari bangunan tinggi, manakala Korea Selatan menghidup asap karbon monoksida dan terjun dari bangunan. Dan purata kes-kes ini, bagi 2016, Malaysia adalah 6.2 bagi setiap 100,000 orang, manakala Korea Selatan 20 bagi setiap 100,000 orang. Okey, seterusnya mari kita pergi kepada faktor-faktor. Faktor yang pertama ialah faktor individu. Kurang keyakinan diri, menghadapi masalah emosi, tidak dapat menyelesaikan masalah. Apabila kita rasa kurang keyakinan diri, kita sukar untuk keluar bertampil dengan orang ramai kerana kita merasakan diri kita lemah dari banyak aspek, iaitu dari segi akademik dan segi penampilan diri. Apabila kita menghadapi masalah emosi, kita senang cepat marah dan orang pasti tidak akan suka. Dan bila orang tidak suka, apa yang akan jadi? Kita rasa diri kita sendirian. Okey, seterusnya faktor rakan sebaya. Selalu menjadi mangsa buli, dipulakan oleh rakan sebaya dan kurang sokongan daripada rakan. Apabila mereka selalu menjadi mangsa buli, mereka akan merasakan diri mereka seperti tidak layak untuk dapat kawan. Lagi-lagi apabila mereka dipulakan oleh rakan-rakan. Tanpa mengetahui sebabnya, mereka rasa yang diri mereka seperti tidak layak untuk mendapat rakan. Jadi ini boleh membawa kepada kemurungan. Dan apabila mereka kemurungan, mereka akan terfikir untuk melakukan perkara-perkara yang tak elok seperti bunuh diri, turi tangan dan banyak lagi. Okey, faktor yang seterusnya ialah faktor persekitaran. Faktor persekitaran ini sangat penting kepada setiap individu kerana kita sering dipengaruhi oleh persekitaran kita. Apabila persekitaran kita tidak baik, boleh mendorong kepada aktiviti yang tidak elok seperti minum arak dan berjudi. Dan perkara-perkara ini terjadi kerana kita kurang pendidikan yang rendah, membuatkan kita membuat keputusan yang tidak elok. Dan apabila kita terlibat dalam perkara-perkara ini seperti ini, sudah semestinya lah membawa kita kepada satu lagi masalah, iaitu masalah kewangan. Okey, seterusnya faktor keluarga. Faktor keluarga ini sama saja seperti faktor persekitaran. Keluarga kita mempengaruhi kita. Jika kita mendapat kurang pendidikan daripada keluarga yang berpendapatan kurang, latar belakang sistem sosial yang rendah daripada ahli keluarga kita, ini sendiri akan mempengaruhi diri kita dari segi mental dan fizikal. Ketagihan internet menyebabkan cyberbully. Pada zaman kini, kita mempunyai akses yang mudah dari segi teknologi seperti telefon pintar dan komputer yang membolehkan kita melayari internet. Namun, segelintir orang telah menyalahgunakan dan mengambil kesempatan untuk mewujudkan gejala cyberbully ini. Mereka menghantar mesej yang mengganggu dan mengancam, penyebaran gambar yang tidak elok, memalukan individu di internet secara berkumpulan dengan sengaja. Telah banyak kes seperti ini berlaku dan akhirnya mangsa cyberbully ini ditemui bunuh diri akibat cyberbully. Seterusnya, mari kita tonton satu video tentang beberapa orang yang pernah mengalami perasaan cuba untuk bunuh diri dan bagaimana mereka memotivasikan diri mereka untuk menghindari perkara tersebut. Saksikan. I think in terms of the statement, it gets better. There's kind of a little tagline that comes after it that's, but it does take time. You don't heal right away. Sometimes you're gonna be in that dark place and you have to write it out and you just have to find that willpower inside yourself. And it's very hard sometimes. I feel like something that I was told a lot growing up was that
that it doesn't get better and that life gets worse and all those things. Like, it totally gets better. Everyone was wrong. Take those risks, like have faith in your own abilities, like push yourself as far as you can go. That's what I've been doing for the last 3 years, and it gets better. I'm on the side of agreement here. I think that time heals all. Earlier I said I wasn't happy, but compared to where I was when I tried to kill myself, tremendously improved. I'm not in that deep, dark state of mind, and I do want to live. I still struggle with it, but I don't want to die. And I think that's all that matters. Our society is so adamant about, making it a point that, well, you have to get better quickly. Instant gratification. Right. You have to get better quickly, or you have to act like you're at least better quickly, and you don't. It's okay to act like you're not okay for that time being. But as long as you get out of it and get there and take your time and do what you need, that's all that matters. Can I get a hug? It gets better, everyone. It does. Group hug. Big group hug. Yes. Oh. Okay, seterusnya resolusi bunuh diri. Banyak pihak yang boleh memainkan peranan untuk kita mencegah perkara ini. Yang pertama, individu. Bertanyakan tentang perasaan mereka, menggalakkan mereka untuk meluahkan perasaan dengan masalah yang dialami secara efektif, elakkan beri nasihat ketika mereka sedang cerita, bertanyakan sekiranya mereka memerlukan bantuan. Perkara-perkara seperti ini telah juga memberikan kesenangan di hati mereka kerana mereka tidak memendam perkara ini sendirian. Sebab itulah rakan sangat penting. Okey, seterusnya keluarga. Keluarga memainkan peranan yang sangat penting. Keluarga perlulah memastikan orang tersebut sibuk dengan aktiviti bersama keluarga sehingga tiada masa untuk berfikir tentang bunuh diri. Ibu bapa juga perlulah lebih terbuka kepada anak-anak kerana anak-anak zaman kini mempunyai banyak masalah yang mereka sendiri pendam. Iaitu anak-anak dapat meluahkan perasaan mereka dan tidak rasa keseorangan. Okey, seterusnya masyarakat. Masyarakat perlu mengubah stigma terhadap mereka yang ingin membunuh diri. Perlu memberi sokongan terhadap mereka menerusi social media, kempen dan bengkel. Melalui social media, mereka boleh post tentang sesuatu kata-kata nasihat yang boleh mereka menjadikan iktibar ataupun apa saja yang boleh menaikkan jati diri mereka untuk terus hidup. Mereka boleh mengadakan kempen dan bengkel untuk mereka yang ingin memulakan semula kehidupan yang baru, ingin buka buku baru, dan dari segi ini mereka telah menyumbangkan satu perkara yang positif terhadap mereka yang ingin bunuh diri. Dan akhirnya kerajaan boleh memainkan peranan juga dalam mengurangkan kes bunuh diri ini, seperti kurangkan akses untuk bunuh diri, seperti mengharamkan racun paraquat dan memberi talian sokongan seperti talian Nur dan Befrienders. Mengkaji semula dan memasukkan Akta 209 kes bunuh diri satu jenayah. Jadi, kesimpulan untuk topik kita pada hari ini adalah walaupun seseorang itu diuji dengan ujian seberat gunung, ingatlah bahawa Allah tidak akan menguji hamba-Nya, melainkan Ia mampu. Whenever you're having a hard time, find someone to hold you back and know that no one in this world actually alone. Remember, you are not alone. fighting. 그게 아니고 다 귀한 사람들인데 죽고 싶은 적 없었어요, 그쪽은? 그래서 말리는 거예요. 안 죽고 살았더니 살기가 좋아서요, 생각보다. 절 살려준 사람은 저한테 그랬어요. 내 잘못 아니라고, 나 살아도 된다고. 아, 갑자기 눈물 날라 그러네. 얼마나 힘드신지 제가 가늠할 수 없으니까 어떻게 될지 모르겠어서 지금 살아가시는 이 순간순간 하나하나가 다 너무 힘드셔서 그런 거면 제가 안 아프셨으면 좋겠어요. 안 고통스러우셨으면 좋겠어요. Berikut merupakan link sumber-sumber yang kami peroleh dalam pembuatan video resolusi ini. Antaranya daripada Esra Awani, Sinar Harian, Harian Metro, M-Star, Remaja, Berita Harian, Free Malaysia Today, scmp.com,
berita up-to-date blog dan jurnal artikel UKM.my. Untuk sumber video, bagi social eksperimen, kami dapat daripada YouTube yang bertajuk Seeing Men Falling from Bridge, Will You Help Me? Dan untuk video motivasi diri daripada mangsa cubaan bunuh diri dengan tajuk Do All Suicide Survivors Think the Same?